negatif pada dia. Tapi kita belajar mempositifkan fikiran kita, kita nampak yang positif je. Baik, ini mungkin bagi individu yang memang dah sedia positif otak dia, fikiran dia, itu alhamdulillah lah, tu nikmat daripada Allah. Cuma umumnya memang jarang kan. Jarang orang yang memang sentiasa positif, melainkan dia telah pun memperbaiki cara dia berfikir dengan ilmu. Jadi ini yang kita nak usahakan. Dan nafsu ni proses dia panjang. Macam mana kita nak kawal nafsu kita? Kita nak jaga nafsu kita. Dan sebab nafsu kita ni memang apa yang kita rasa, nafsu duduk dalam perasaan ni, perasaan mana duduk dalam hati juga. Baik. Jadi apa yang kita rasakan itu biasanya diluahkan oleh kata-kata kita. Contoh, kalau makan sedap, kita kata sedapnya, itu kan daripada nafsu. Nafsu ni bukan mesti jahat. Nafsu ni ada jahat, ada baik. Nafsu ni ada pada setiap manusia. Kalau tiba-tiba manusia tak ada nafsu, maka kita bukan manusia. Jadi kalau kita kata saya ni tak ada nafsu lah tengok makanan, itu tak ada nafsu tengok makanan, tapi kita ada nafsu kot lain. Masing-masing ada kecenderungan nafsu yang berbeza. Baik. Jadi bila kita kata nafsu ada jahat, ada baik, kenapa? Sebab pada diri manusia memang ada nafsu. Dan istilahnya kalau kita ni satu mesin, maka salah satu daripada software wajib, chip yang wajib ada pada diri kita adalah nafsu. Jadi memang wajib, kalau manusia mesti ada nafsu. Kalau tak ada nafsu, dia bukan manusia. Dan sebab ada makhluk lain yang tak ada nafsu. Bila kita tak ada nafsu, maka kita jadi makhluk tu. Makhluk tu namanya malaikat. Dan dia tak ada nafsu, memang dia tengok makanan pun tak ada nafsu. Sebab tu malaikat tak makan. Kita ni konon kata tak ada nafsu, tapi makan juga. Ada tak orang yang kata saya tak ada nafsu lah tengok makanan, lepas tu tak makan seumur hidup? Ada lah. Sebab kita mungkin tak bernafsu tengok makanan yang itu, tapi kita ada nafsu tengok makanan yang lain. Dan kita tetap akan makan juga. Walaupun tak ada selera, tapi kita ada nafsu untuk makan. Dan makan juga, kita makan juga. Tapi kalau malaikat memang tak makan. Sebab dia memang sama sekali tak ada nafsu untuk makan. Dan jadi pada diri manusia ada nafsu, bermakna dia adalah satu yang kita perlu kondak. Dia bukannya benda tak baik, dia jadi tak baik sebab kita tak kawal dia. Jadi kita kena kawal dia, kena ingat manusia adalah khalifah walaupun ke atas setiap unsur yang ada dalam diri kita sendiri. Jadi apa unsur yang ada dalam diri kita? Termasuklah nafsu. Maka kita adalah pemimpin kepada nafsu kita. Jangan sampai nafsu kita yang pimpin kita. Nafsu pimpin kita ni macam mana? Itulah bila kita pergi makan, kita cari yang sedap. Tu maknanya nafsu pimpin. Yang suka sedap tu nafsu. Dan sampai kita kadang-kadang lupa tentang halal haram. Sebab terlampau nak makan. Terlampau apa orang kata terpengaruh dengan iklan contoh kan. Nak juga tak kira apa hukum. Kemudian nafsu, apa lagi nafsu syahwat kan, kita teringin, kita nak tengok maksiat-maksiat semua tu, dan kemudian kita ikutkan nafsu kita sampai kita akhirnya melakukan maksiat, dan kita melihat apa yang maksiat di sisi Allah SWT. Jadi maknanya ketika itu kita tidak memimpin nafsu kita, sebaliknya nafsu yang dah pimpin kita. Waktu itu kita bukan lagi seorang khalifah. Khalifah ni dia kena pimpin. Termasuklah selain pada nafsu dan akal kita kena pimpin anggota tubuh kita dan anggota badan kita. Jadi tak boleh keluar daripada lisan orang beriman ni. Kalau pergi jalan-jalan kita tak tahu nak ke mana. Kan orang tanya awak nak pergi mana ni? Entahlah, saya hanya mengikut langkah kaki. Aku hanya menuruti langkah kakiku. Maknanya kaki dah pimpin dia. Dia nak pergi mana dia pun tak tahu, ikut langkah kaki. Tak boleh, kita yang sepatutnya pimpin kaki kita nak pergi mana. Nak masak apa? Entahlah, ikut je tangan aku nak campak-campak apa, jadilah kan. Maknanya tangan kita dah pimpin kita. Sepatutnya kita yang kena kawal dia. Jadi apatah lagi nak pimpin sesuatu yang di luar daripada diri kita, pimpin keluarga kita, anak-anak yang pimpin, mungkin ada yang ada organisasi, pimpin organisasi masing-masing, dan di pejabat pimpin anak buah masing-masing. Dan maknanya kepimpinan, kita kena ada kepimpinan sebab itu sifat khalifah. Baik. Jadi sekarang ni nafsu nak kawal macam mana? Nak kawal pada makanan nafsu. Nafsu ada makanan dia yang buat nafsu jadi sihat. Saya ingat saya dah pernah sebut, tapi tak apa, kita ulang. Sebagai peringatan yang mungkin ada yang dah mengamalkan, insya-Allah kalau dah amalkan memang pasti ingat. Tapi kalau belum amalkan kadang-kadang kita lupa. Ada dua makanan nafsu.
Makanan nafsu ni kita kena kawal. Makanan kita ke? Makanan kita sebahagian daripada makanan nafsu. Makanan nafsu ada dua. Yang pertama, makan. Makan nasi, makan sate, makan cekedih, makan ayak. Orang utara panggil makan ayak. Ayak tu air. Air kita minum, orang utara dia makan. Nak makan ayak apa tu? Nak makan ayak tebu contoh. Dia makan. Baik. Itu termasuk makan lah. Sebenarnya memang betul. Kita kalau minum minuman yang ada gula, yang minuman manis lah selain daripada air kosong, tu sebenarnya makanan. Cuma makanan tu rasa dia manis. Sebab dia ada kalori dalam tu kan. Jadi kalau nama minum ni air kosong tu je. Jadi kalau itu kita kata apa konsep makan. Baik. Satu makan. Yang kedua apa lagi makanan nafsu? Tidur. Makan dengan tidur, dua ni. Sebab tu ada bangsa yang menjadikan makan dan tidur sedap sebagai satu target dalam hidup dia. Maknanya apa? Hidup dia memang untuk memenuhi nafsu. Kalau hidup dia untuk memenuhi nafsu, dia akan jadi, sikap dia akan jadi sangat porak-poranda lah. Kita kata tidak terkawal sebab dia nak memenuhi makanan nafsu dia, iaitu makan dan tidur. Jadi mereka ni mengejar kehidupan mewah untuk mendapatkan dua ni. Makan mewah dan juga tidur sedap. Tidur sedap ni maknanya tilam empuk kan. Hari ni tilam kita tu harga kadang-kadang ada sampai 10,000 pun ada kan. Ada katil-katil tertentu yang harga sampai berpuluh ribu. Kita mengimpikan yang demikian. Pada Nabi SAW. Nabi SAW ni sangat kaya. Kaya Nabi ni, Nabi ada lembah emas sebenarnya. Kan? Atau apa Nabi buat dengan lembah tu? Nabi tolak. Dan saya katakan Nabi ada sebab apa? Sebab kalau Nabi nak memang confirm dapat. Kan ada malaikat dah offer. Ya Rasulullah, kalau engkau nak gunung bukan lembah. Gunung ini aku tukarkan, aku gantikan menjadi emas. Maka aku akan lakukan. Serta-merta kau boleh dapat. Maknanya apa? Confirm Nabi dah ada sebenarnya gunung emas. Bukannya mimpi apa, sebab memang malaikat. Malaikat kalau kata memang ya. Malaikat dia tak pandai nak menipu, dia tak ada nafsu nak menipu. Jadi malaikat memang kalau cakap ya, dan kalau malaikat doa pun confirm makbul. Dan itu sifat doa malaikat. Jadi bila malaikat sebut macam tu, maknanya memang confirm Nabi boleh dapat. Tapi Nabi tolak. Nabi tak mau. Maknanya Nabi sangat kaya. Nabi boleh dapat katil harga ribu-ribu, puluh ribu, ratus ribu pun boleh, berjuta pun Nabi boleh dapat. Tapi Nabi tidur atas pelepah tamar. Siapa ada pengalaman tidur atas pelepah tamar? Saya dulu masa zaman belajar, saya nak cuba rasai ni. Bila disebut Nabi SAW tu tidur atas pelepah tamar, sampai bila Nabi bangun berbekas atas badan Nabi ni. Kan? Ada bekas kan bila kita tidur atas benda keras, benda yang tak rata kan. Pelepah tamar ni lebih kurang macam pelepah kelapa. Yelah pelepah kelapa tu. Dia bukannya lepeh mendatar gitu tak. Dia kan pelepah kelapa tu kan kecil. Badan kita tak full atas tu. Bila tidur atas tu badan kita akan ada kesan-kesan. Dia bukan parut tapi kita kata macam bekas-bekas lah kita tidur atas benda kasar. Masa zaman belajar tu saya cubalah tidur atas tak ada pelepah tamar lah. Masa tu orang tak jual pelepah tamar ni. Kena kutip sendiri. Mana nak kutip tak tahu. Masa duduk kat Mesir dulu. Kat Mesir dulu saya tak jumpa pula pokok tamar dekat bandar ni. Mungkin pokok tamar ada kat kampung-kampung. Kita orang tak pergi tu kat kampung. Baik. Jadi yang dibuat adalah kerusi kayu. Zaman dulu punya kerusi kayu, ingat lagi yang pakai cushion kan. Sekarang kan pakai sofa, tak ada kayu-kayu dah. Kita tak nampak kayu dia. Dan zaman dulu kan ada cushion kan. Kita panggil cushion dia, kita letak atas kayu kan. Zaman dulu punya sofa kan macam tu. Jadi dia punya kayu tu kan, kayu kerusi sofa tu, cushion tu, dia punya kayu tu dilapik dengan span. Span tu ketebalan asal dia sebelum kita duduk dalam 2 inci, tapi span tu sangat lembek. Jadi bila kita baring atas tu memang rasalah kayu-kayu tu, dan bangun memang ada kesan kat badan. Kan? Subhanallah, sebenarnya tidur yang macam tu sangat nikmat dari sudut kenapa Nabi SAW tidur macam tu, dia nak mengurangkan tidur. Sebab tidur terlalu banyak tu jadi makanan kepada nafsu. Apa kesan dia bila nafsu dapat makanan, tidur banyak sangat ni? Nafsu dapat makanan daripada tidur ni, dia akan sihat lah. Jadi nafsu tu sihat. Kenapa kita tak mau bagi nafsu sihat? Bila nafsu terlampau sihat, nafsu yang dimaksudkan ni
kalau dalam bahasa Arab syahwat, nafsu beza dengan syahwat sebenarnya. Cuma dalam Melayu kita sebut nafsu syahwat, kita samakan. Dalam bahasa Arab nafsu, kita sebut nafsun kan. Ada ayat yang kita semua biasa dengar, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, nafsu dalam bahasa Arab, terjemah kat Melayu dia jiwa. Setiap jiwa pasti akan menghadapi kematian. Jadi nafsu sebenarnya kalau gunakan dalam bahasa Arab tu maksudnya jiwa. Maksudnya bukan yang melibatkan kita punya keinginan tu. Kalau yang melibatkan keinginan kita itu namanya syahwat. Kita pula kalau syahwat, kita tak sebut saya ada syahwat lah dekat nasi lemak. Kan maksudnya tu saya teringin nak makan nasi lemak, sepatutnya gitu. Tapi bila sebut syahwat kita kod lain gitu kan. Kita kata maksud dia tu lain gitu. Sebab tu kita gabung nafsu syahwat. Maksudnya gini, terjemah kod Melayu kita ni kurang tepat banding dengan bahasa Arab pada asal dia. Jadi sekarang tak apalah yang saya sebut nafsu ni yang kod Melayu. Di kod Melayu, nafsu tu adalah keinginan kita. Keinginan kita kepada sesuatu. Baik, bila nafsu kita ni sangat sihat, maka boleh jadi dia lebih sihat daripada kita. Baik, bila dia lebih sihat daripada kita, maka apa yang terjadi adalah kita ni maksudnya saya pernah jelaskan kan, kita ni bukan yang nampak ni. Yang nampak saya dekat skrin ni kan, yang bercuma mata, yang tengah bercakap ni, yang tengah bergerak ni kan, ini bukan saya. Habis tu siapa ni? Ustazah hantu ke? Tak. Ini jasad. Jasad. Jadi maknanya ini adalah fizikal. Bila fizikal, maknanya fizikal ini adalah termasuk sebahagian daripada sesuatu yang perlu kita kawal, sesuatu yang perlu kita tadbir, sesuatu yang perlu kita kita jadi khalifah ke atas dia. Tadi kan kita sebut ni, untuk menjadi khalifah, kita perlu menjadi khalifah di atas seluruh yang ada pada diri kita, termasuklah akal kita, termasuk hati kita, dan termasuk juga jasad kita, tubuh badan kita. Saya cuba tunjukkan satu gambaran nak bagi tahu. Ini sebenarnya petikan daripada sebahagian daripada buku saya mengenai dengan menggapai cinta ilahi. Jadi mungkin ada yang pernah ada buku tu kecil je. Buku biasa orang buat cenderahati kahwin, cenderahati majlis-majlis. Tapi dalam ni ada gambar lah. Baik, ini gambaran dia. Boleh nampak yang dikatakan abaikanlah yang lain-lain tu sebab tu ini topik dalam buku saya. Cuma nak cerita roh dengan jasad ni, dia ibaratnya umpama dua partition, roh dengan jasad kita. Jasad ni adalah satu partition di luar kita, dan roh tu yang kita sebenarnya adalah roh kita. Jadi siapa yang nampak saya sekarang ini bukan saya. Ini hanya jasad saya, dan jasad saya boleh berubah. Berubah macam mana? Mungkin berubah sebab berlakunya satu insiden atau accident kan. Contoh tulang kan, dulu bahu ni mungkin lebarnya lain kan, tapi sebab tulang kasih dah patah, mungkin dah berubah kan. Saya semalam ada aktiviti mana ni, ada yang datang. Terima kasih pada yang datang, minta maaf sebab sebenarnya saya setiap pagi Sabtu ada kelas jam 8. Jadi kalau pergi mana saya akan sampai, saya akan online kelas dalam kereta. Jadi saya tak keluar sampai pukul 9. Jadi yang datang semalam untuk mana tu dia tak jumpa lah. Saya dalam kereta jadi tak nampak, dan ditutup keliling. Tutup sebab supaya tak ada gangguan masa kuliah. Tapi kita orang mula lewat sikit. InsyaAllah nanti kalau ada lagi saya akan maklumkan lagi lah untuk yang datang. Tapi memanah, nak ceritanya memanah semalam tu, saya pergi untuk tolong kutip anak panah, tolong kemas semua. Tapi saya tak manah sebab doktor dah suruh rehat. Tulang ni ada masalah sikit balik. Setahun lebih dah accident, tapi dia dah ada masalah balik. Jadi dia suruh rehat lah, tak boleh memanah lebih, hampir 3 bulan. Itu contoh nak kata berubah. Itu baru pada tulang. Ada orang berubah terus muka. Mungkin boleh jadi dengan sebab accident, muka berubah. Sebab apa? Bila accident, muka mungkin rosak, kemudian perlu kepada operation dan berubah muka. Dan saya pernah tengok ada satu wawancara pilot pilot dengan co-pilot dia masa tengah buat, bukan co-pilot, student dia. Jadi ni pilot tengah buat latihan kat Indonesia. Dia pernah buat latihan penerbangan dan kemudian accident. Flight dia
jatuh kan, flight dia terbakar. Kalau ikut matilah kan, tapi mereka hanya mengalami terbakar pada badan dia termasuk muka. Seluruh anggota dia kan yang terbakar, jadi muka tu sampai hilang lah, mulut, mata semua. Jadi dia buat operation. Sampailah berubah muka dia. Jadi orang lain yang boleh tunjuk muka asal dengan muka lain berubah. Jadi fizikal jasad ni boleh berubah. Ini nak cerita. Cuma umumnya jaranglah berubah kan. Mungkin ada kat sini masih lagi muka daripada dulu sampai sekarang kan. Tapi yang confirm berubah, siapa yang muka sekarang sama dengan muka masa umur 3 tahun dulu? Kan? Tak sama kan? Maksudnya berubah kan? Jadi kita berubah daripada kanak-kanak sampai ke dewasa, mungkin nanti umur kita lanjut pun muka kita akan berubah lagi kan? Jadi itu perubahan jasad. Dan roh ni inilah dia. Ini sebenarnya kalau nak tengok yang poin-poin yang saya kata abaikan ni, ini adalah kaedah untuk penjagaan. Macam mana cara nak jaga roh, macam mana cara nak jaga jasad. Jadi cara jaga roh adalah dengan tafakur ilmu, dengan tafakur dan tadabbur, dengan uzlah, dengan menyucikan roh kita. Dan kemudian cara jaga jasad adalah dengan ibadah, dengan dekat dengan pencinta Allah. Maksudnya dekat dengan orang soleh, kemudian menjauhi maksiat dan banyakkan diam. Tak apa, kita tak bincang ini cuma gambaran saja. Baik, jadi boleh gambarkan bila kata kita itu roh, bukan jasad. Bukan jasad. Baik, jadi bila kita kata tadi nafsu tadi kita nak kawal kan, maknanya roh kita tu yang kena kawal nafsu kita. Roh kita ni sekaligus melibatkan hati kita. Baik, kita balik kepada hadis Nabi SAW sebutkan, hati adalah raja kan. Satu lagi gambaran saya tunjukkan, sebenarnya bila dikatakan kita adalah roh kan, ni gambar. Baik, bila kata kita adalah roh, maknanya siapa yang nak dapatkan buku ni, sebenarnya buku ni dah habis cetak, dah habis, dan nak tengah dalam proses nak buat cetakan baru. Mungkin gambar dia akan berubah illustration, tapi masih konsep gambar yang sama. Cuma saya belum cetak baru, dalam proses. Kalau ada yang nak, boleh pre-order, boleh bagi tahu. Kecil je buku ni. Biasa memang RM3 je, saiz A6. Orang duk buat hadiah, buat cenderati kan. Baik, tak apa, kita ambil manfaat daripada isi kandungan dia. Siapa kita sebenarnya? Ini cerita dia, siapa kita sebenarnya. Yang pertama, kita adalah roh kita. Roh kita, yang pertama dalam dunia ini kehidupan dunia. Part yang pertama, kehidupan dunia. Kita adalah roh plus jasad. Sekarang kita adalah roh campur dengan jasad, maka kita jadi manusia. Jadi kalau hilang salah satu, kita bukan manusia. Misal sekarang kita tinggal roh, jasad tak ada, jadi hantu kan? Ataupun kita ada jasad saja, tak ada roh, jadi mayat. Jadi kita kena ada dua, barulah kita jadi manusia. Dan kemudian kita mati. Apa yang jadi selepas mati adalah manusia tadi tolak jasad. Maksudnya jasad kita tu tinggal kat dunia, tinggal roh kita. Maka siapa kita sebenarnya? Yang tak ada rat ni, yang kekal. Jadi kita sebenarnya kekal. Yang fana binasa tu siapa? Jasad. Jadi kita ni dulu roh. Sebelum masa kita kat dunia kita ada roh, sampai kita lepas mati kita masih ada roh. Yang kita tinggal jasad kita. Sebab itulah siapa yang duk fokus dekat jasad ni sebenarnya silap. Kita bukan tengah jaga diri kita. Itu siapa yang terlampau obses nak menjaga kecantikan, kesihatan semata-mata. Itulah dia orang yang kita kata tersilap dalam menjaga diri dia. Sebab dia sebenarnya bukan sedang jaga diri. Dia sedang menjaga sesuatu yang akan dia tinggalkan dan akan binasa, iaitu jasad. Ini kita akan tinggal dan dia akan binasa. Tapi bukan maknanya tak payahlah jaga kesihatan. Kalau gitu tak payahlah jaga kecantikan. Tak, boleh je nak jaga. Memang itu, kalau kesihatan itu salah satu daripada amanah Allah, dan kecantikan itu salah satu daripada kaedah kita dalam ibadah kita untuk di rumah lah, di rumah. Kecantikan bukan untuk orang lain, tapi untuk suami sendiri, kan? Baik. Jadi itu maknanya konsep itulah dia diri kita, kan? Lepas tu bila sebut diri kita, maka kita kena ingat kita tu yang sebut tadi, kita tadi yang maksudnya roh tadi, kan? Ataupun hati, kan? Hati kita itulah yang kena mengawal nafsu kita. Dia kena jadi raja. Jangan sampai benda lain dalam diri kita yang mengawal kita, yang jadi raja kepada kita. Right? Jadi sekarang ni cara nak kawal tadi kan kita dah sebut dua, makan dan tidur.
Jadi makanan kita memang kena kawal. Kita dah pernah sebut juga tapi hari ni mungkin ada ramai yang baru kita ada 53 orang. Ada seorang terbaru terkeluar. Mungkin ada yang daripada luar, daripada kuliah, daripada Gombak Permai, sebab saya iklankan dalam Facebook juga. Baik, jadi tak apa, kita sebut sekali lagi, kita bincang. Yang dikatakan makanan kita kena jaga dua unsur juga. Unsur roh dan unsur jasad. Jadi dalam makanan kita ada roh dan jasad. Baik, misal kata pagi ni sarapan apa? Nasi lemak, contoh kan. Biskut lah senang kan. Saya pagi-pagi dah makan tadi biskut sempat. Baik, katalah biskut, sebiji biskut tu. Jasad dia ada kan, kita nampak lah. Ada biskut yang ada tulisan. Tulisan harimau lah, beruang lah, apa kan. Ada yang bentuk-bentuk kan, misalnya bentuk bintang, bentuk Doraemon ke, bentuk apa-apalah. Itu jasad dia. Yang nak kita jaga pada jasad dia adalah jasad dia mesti sihat. Jadi mungkin kalau biskut kita cari bukan biskut yang penuh dengan perisa, pengawet dan pewarna semata-mata, bukan biskut yang sedap dan cantik semata-mata, tapi yang kita nak cari adalah yang ada khasiat. Yang ada khasiat yang boleh bagi tenaga kepada kita. Baik, contoh itu fizikal. Baik, kita jaga fizikal pada kualiti. Kualiti dia supaya baik untuk kesihatan yang mempermudahkan kita untuk beribadah. Baik. Kemudian kuantiti. Dan kuantiti maknanya walaupun biskut tu sihat dan baik kan, katalah makan biskut oat contoh kan, okey, baik untuk kesihatan. Tapi makan sampai 3 paket. Kan, 3 paket tu berat dia 1.5 kilo. Itu dah lebih, kuantiti dia jadi tak sihat juga. Dan makanan ni semua tak boleh lebih. Tak, kuantiti kena elok, kualiti kena elok. Tak, kemudian roh biskut tu. Saya bagi contoh biskut lah. Lepas tu nanti masing-masing punya sarapan tengok. Cuba duduk dulu, tengok dulu. Siapa yang mengadap roti canai ke nasi lemak, tengok balik. Baik, sekarang jasad sarapan kita ni sihat tak? Baik tak untuk kualiti dan kuantiti dia? Dua-dua sekali Kadang-kadang kualiti elok, kuantiti tak elok pun jadi tak elok juga. Kuantiti terlampau banyak. Atau kadang-kadang dia punya kualiti biasa-biasa. Contoh, ramai orang kata nasi lemak ni tak bagus sebab dia lemak. Sebenarnya dia bukan yang tak bagus sebab dia lemak. Kuantiti dia tu yang tak bagus. Orang zaman dulu makan nasi lemak pagi-pagi, lepas tu dia kerja masuk kebun. Dia kerja keras. Jadi habis kalori daripada nasi lemak tu dia guna. Orang sekarang kadang-kadang lepas kita makan nasi lemak, kita duduk atas sofa santai ataupun tidur lagi tu. Lepas makan nasi lemak yang berat kalori tu tidur gitu. Jadi tak terpakai. Jadi bukan kualiti. Kualiti dia okey. Kan? Kuantiti dia tu tak kena dengan keperluan kita. Jadi cek yang tu sekarang. Bukan sekarang lah. Sekarang aku ada yang tengah makan sekarang sarapan ni, banyak yang tutup kamera, saya tak tahu tengah buat apa. Mungkin ada yang memang tengah sarapan. Boleh cek sekarang, tengok kan apa yang ada dalam makanan kita tu, secara fizikal jasad dia tu baik tak kan. Baik, kemudian roh dia. Baik, apa yang ada pada roh makanan kita tu? Roh makanan ni maknanya dari segi konsep utama adalah halalan. Thayyibannya tu sunat kan? Halal tu wajib. Pastikan halal, wajib. Dan kemudian termasuk daripada roh makanan juga adalah bagaimana kita mendapatkan makanan tu. Dari harta macam mana yang kita dapatkan makanan. Itu akan mempengaruhi. Dan jasad dan roh makanan yang baik akan membuatkan kita kuat beribadah. Jadi antara faktor kenapa kita malas buat ibadah dan kita jadi tak suka buat ibadah adalah disebabkan oleh kualiti pada makanan kita dan juga kuantiti makanan kita yang tidak sesuai dengan keperluan kita untuk beribadah. Itu antara faktor. Jadi kita kena cek lah. Itu antara benda yang kita kena cek. Kita kena pastikan. Itu dari segi kita nak menjaga makan supaya makanan yang kita makan secara fizikal itu tidak menjadi makanan nafsu kita. Dia hanya menjadi makanan keperluan asasi jasad kita. Jadi dia sebenarnya makanan kita, bukan maknanya bila kata makanan adalah makan, dan nak kata makanan adalah makanan kepada nafsu. Makan adalah makanan kepada nafsu kan. Maksudnya ayat lebih mudah faham, nasi lemak adalah makanan nafsu contoh. Tapi nasi lemak kita belum jadi makanan nafsu ketika kualiti dan kuantiti dia betul. Dia masih menjadi makanan jasad kita. Sehinggalah salah satunya rosak. Kualiti atau kuantiti nasi lemak tadi tu rosak, waktu tu barulah dia jadi makanan nafsu.
Misalnya contoh, kita makan nasi lemak sedap sangat, 3 pinggan sekaligus. Jadi pinggan yang pertama masih jadi makanan jasad kita sebab itu keperluan jasad kita. Masuk pinggan kedua, dia dah jadi makanan nafsu. Jadi dia bukan salah nasi lemak tu. Bukan salah tukang masak juga. Kadang kita ni pun dah makan banyak, kita kata, oh ni tukang masak punya pasal lah ni, siapa suruh masak sedap. Kita yang tak pandai kawal diri, tukang masak juga salah. Sian dia dah lah, susah-susah masak banyak-banyak kan. Jadi tu maknanya dari segi kita kata kuantiti kan, kualiti dan kuantiti. Jadi sekarang ni maknanya apa pun yang kita hadap dari sudut makanan, dia masih menjadi makanan jasad selama dia membantu kita mendapatkan tenaga untuk beribadah. Jadi kalau sampai dia mengganggu tenaga kita untuk ibadah, maka dia adalah makanan nafsu. Macam mana makanan tu boleh mengganggu tenaga kita untuk ibadah? Tu antaranya bila makan terlampau banyak ni, kita boleh jumpa masa buka puasa. Itu bukti alatul. Orang mesti kata alatul. Alatul ni maknanya on the spot. On the spot kita nampak bukti. Sebab apa? Lepas makan buka puasa, tak larat nak bangun sembahyang. Perut sangkut. Maksudnya masa buka puasa lagi, sehari kita tahan nafsu kita. Dari subuh, dari mula terbit fajar sampai terbenam matahari, kita jaga, kita kawal, kita tekan nafsu kita. Masa buka puasa, kita bagi makan kat nafsu. Itu yang kadang-kadang bulan Ramadan, hampir sebulan Ramadan, sepatutnya kita berubah jadi lebih baik. Tapi kita selesai bulan Ramadan, serupa macam dulu. Tak ada perubahan langsung. Kenapa? Sebab itulah, sebab sepanjang bulan Ramadan, 30 hari puasa, siang hari kita tekan nafsu kita, siang hari kita kawal nafsu kita, malam hari kita pergi bagi makan kat nafsu kita sampai kenyang. Habis makan banyak, lepas tu tidur pula banyak. Bulan puasa, kan ada orang yang tidur sepanjang siang, dia bangun sembahyang je. Yang tak kerja lah, yang kerja tu mungkin Sabtu Ahadnya tidur je. Maknanya apa? Lengkap makanan nafsu. Jadi bulan Ramadan kadang-kadang bagi makan dekat nafsu kita tu cukup lengkap. Makanan dia kita bagi makan cukup banyak, kemudian tidur pun kita tambah daripada biasa. Itu maknanya di situlah, ketika itulah nafsu kita tidak terkawal, dan ketika itulah akhirnya kita ni banyak bertindak ikut nafsu, dan mulut kita akhirnya selalu mengungkapkan benda-benda yang mengikut nafsu. Antaranya lisan kita akan mengungkapkan benda ikut nafsu ni, contohnya bila kita lapar. Bila lapar kadang-kadang jadi marah-marah. Ataupun kita ni jadi misalnya cerewet disebabkan nafsu kita tu selalu nak kepada sesuatu yang kita nak. Contoh, perempuan ni cerewet selalu buat pakaian. Tudung lah terutamanya kan. Sebab ni nanti jadi tak jadi gitu kan. Dia kadang-kadang bila tudung tak jadi tu stres. Sepanjang kat luar tu asyik nak marah-marah je. Sebab asyik tengok tudung, apalah tudung ni tak jadi gitu kan. Baik. Dia marah-marah pasal tudung kan. Jadi kadang-kadang marah pula yang ada bibik, marah pula bibik gosok tak betul gitu kata kan. Jadi itu yang nafsu tu. Jadi nafsu kita pada pakaian kita nak bagi kemas tu akhirnya membuatkan kita jadi berubah akhlak. Jadi maknanya ketika itu kita dah pun mengikuti hawa nafsu kita, dan maknanya ketika itu yang kita katakan lisan kita akan mengeluarkan apa yang datang daripada nafsu kita. Kan? Jadi sekarang ni kita kena kontrol supaya lisan kita tidak lagi mengungkapkan kata-kata yang datang daripada nafsu kita. Sebab itu Islam ajar, bila kita marah, jangan marah. La taghdab, la taghdab tu yang Nabi pesan, la taghdab 3 kali tu. Yang Nabi kata jangan marah tu, adakah manusia ni maknanya tak boleh marah sama sekali? Tidak. Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab manusia ni tu salah satu chip yang ada pada tubuh manusia juga ketika dia diciptakan adalah sifat marah. Jadi kalau manusia hilang sifat marah, dia bukan manusia. Sebab ada makhluk lain yang tak ada sifat marah, iaitu malaikat. Malaikat tak pernah marah. Dia memang tak ada nafsu marah. Ada pula manusia yang asyik marah-marah je. Sepanjang masa, asal marah je dia keluarkan. Asal marah je dia mengamuk. Asal marah je dia berkerut daya. Asal marah je merah muka. Asal marah je semua dia luahkan. Itu pun bukan manusia juga. Sebab ada makhluk lain yang sifat dia macam tu. Asalkan marah je dia akan luahkan. Siapa dia? Haiwan. Jadi kita ni hebat ni, manusia ni dia boleh jadi mutant. Dia boleh jadi mutant, berubah-ubah. Kadang-kadang jadi malaikat, kadang-kadang jadi binatang. Berdasarkan kepada bagaimana kita menguruskan chip-chip yang ada dalam tubuh badan kita. Chip ni bahasa IT, kalau ada yang tak faham chip apa pula, saya cakap chip semua ke apa? Tak,
chip dalam laptop kita kan ada chip, dalam handphone kita ada chip kan. Kalau bahasa lain apa, software kan. Software yang ada dalam badan kita tu memang salah satunya dalam tubuh kita ada software marah. Jadi ada fungsi lah bila Allah cipta dengan software itu, ada fungsi. Sifat marah itulah yang membuatkan kita akhirnya ada keinginan untuk membela keluarga kita. Ada keinginan, ada semangat untuk membela maruah diri kita. Kan? Itu yang perlunya kepada sifat marah. Jadi kita kena kawal. Tapi Nabi ajar la taghdab, maksudnya jangan kamu marah kan, pada marah yang tidak syar'i. Jadi marah ni ada dua lah. Ada yang syar'i, ada marah yang dapat pahala. Sebab Nabi sendiri pernah marah. Bukan tak pernah. Kan? Ada satu kitab memang tajuk dia ketika Nabi marah. Detik-detik dan saat-saat Nabi marah. Maksudnya memang boleh kumpul satu buku tentang Nabi marah. Jadi Nabi pernah marah. Nabi kalau marah ada cara. Ni contoh. Kalau kita nak meneladani macam mana cara nak marah, nombor satu, merah muka Nabi. Tapi suara Nabi tak pernah tinggi. Kan? Dan Nabi marah. Ini paling penting. Waktu bila Nabi marah, hanya pada ketika berlakunya sesuatu yang melanggar hukum Allah. Waktu tu je Nabi marah. Tapi Nabi tak pernah marah kalau ada orang Yahudi, wanita Yahudi pernah paling najis kat Nabi. Nabi tak marah langsung. Ada lelaki Badui yang pernah tarik sentap serban Nabi sampai merah tengkuk Nabi. Nabi tak marah sama sekali. Ada orang Badui ni kita kata orang ulu lah. Orang ulu masuk masjid, kencing dalam masjid. Nabi tak marah. Kenapa? Sebab yang tu dia jahil. Dia bukan nak langgar syariat. Dia tak reti. Nabi tak marah. Jadi apalagi kalau kanak-kanak buat salah, Nabi tak pernah marah. Sebab kanak-kanak tak pernah berdosa. Kena ingat tu. Kita selalu marah kalau budak-budak, anak-anak buat salah ke apa, kita kira nak marah je. Kena ingat, anak-anak tu buat salah apa pun dia tak pernah berdosa. Selagi dia belum balik. Yang berdosanya kita. Jadi jangan sampai bertindak melakukan dosa ke atas sesuatu yang sebenarnya tidak berdosa. Baik, jadi itu adalah sifat-sifat konsep kita kata yang ada dalam diri kita yang kita perlu kawal dan kontrol. Baik, jadi macam mana nak marah pada ketika tak marah? Marah maksudnya jangan marah masa marah ni, maksudnya jangan meluahkan sifat marah kita itu pada ketika hati kita sedang marah, sedang marak membara, sedang berapi-api. Jadi maksudnya istilahnya naga tu, kalau naga tu hati, perasaan naga tu tengah berapi, jangan duk keluar api kat mulut tu. Nanti terbakar satu kampung. Jadi maksudnya kalau hati tengah berapi-api, simpan dulu api tu. Naga tadi boleh lepaskan kita lah tu, naga api kita naga api tu. Api tu kita hanya akan lepaskan ketika dia perlu dia lepaskan. Jadi masa bila tu, masa misalnya kenapa kita kena lepaskan juga api tadi? Bukan untuk diri kita, tapi untuk kepentingan dan keperluan umat. Misalnya, kalau sebagai ibu lah contoh kan, ibu. Kalau tak pernah marah anak tu pun tak tahu mana satu yang salah, mana satu yang betul. Sebab mak baik, diam je. Dan mak senyum je kita buat apa pun kan. Kita nak sembahyang ke tak sembahyang, mak senyum je kan. Kita nak baca Quran ke tak baca Quran, mak tengok je kan. Kita nak balik rumah pukul berapa, mak diam je kan. Jadi akhirnya anak tu jadi bebas sesuka hati, tak terdidik. Sebab apa? Sebab mak dia tu tak pernah marah. Baik, jadi apa yang perlu kita buat adalah ketika kita rasa nak marah, misalnya anak tu buat salah, kita dah pesan jangan balik lewat malam, dia balik juga lewat malam. Kita dah pesan main game ada had dia sehari berapa jam je, dia main juga sepanjang hari. Bila kita dah pesan macam tu, dia buat juga kesalahan. Waktu kita rasa nak marah sangat tu, diam dulu. Zikir dulu, istighfar dulu. Tahan dulu perasaan. Sampailah reda. Api dalam hati kita tu dah mula agak suam-suam, dah tak panas sangat. Masa tu kenapa kita nak luahkan juga? Supaya anak itu tahu bahawa benda tu salah. Jadi kalau misal katalah anak tu duduk balik lewat malam, ni anak-anak dara, anak bujang misalnya duduk balik pukul 12, pukul 1 malam, kita cakap dengan dia elok-elok je, kenapalah awak balik pukul 12 malam. Kadang-kadang anak-anak bujang ni dia bukannya kisah kalau cakap lembut-lembut. Dia ingatkan, oh mak cuma nak tahu je tu. Mak cuma nak cakap je, dia tak tahu benda tu salah. Jadi kenapa kita nak tunjukkan kemarahan tu? Supaya dia tahu itu salah. Sebab itulah dalam Islam ada rotan anak. Kenapa? Rotan ni kena kawal. Dia bukan dalam keadaan waktu kita benci atau marah. Tapi bila hati kita dah tenang, barulah kita ambil rotan. Sebab tu kalau yang ada rotan dalam rumah,
rotan tu jangan letak atas meja, letak tepi katil, letak bawah TV, tempat-tempat yang kita senang nak ambil. Tak boleh. Kaedahnya rotan ni kalau ada kat rumah kita, kena letak atas pintu ke, atas frame kan ke, kan, yang kita susah nak ambil. Yang mungkin kita nak ambil tu kita kena panjat kursi ke, panjat meja baru boleh ambil nak rotan. Tujuannya apa? Rotan ni sebenarnya warning, bagi dia nampak tu kalau buat salah tu nanti mak ambil atas tu. Itu tujuannya, peringatan dulu, final dia super ketegak, degil sangat. Barulah utara faham dah ketegak. Super ketegak. Super ketegak ni ketegak tahap highest level. Jadi kalau dia sampai tahap tu barulah akhirnya dihukum. Itu pun untuk kesalahan-kesalahan yang melanggar syariat. Yang misalnya dia tak mau solat. Jadi kita kena tunjukkan, tapi bukan merotan ketika kita perasaan kita sangat marah. Kalau perasaan sangat marah kemudian kita merotan, itulah yang terjadi pada masa tu. Akhirnya anak tu kena dera. Tak boleh Baik. Jadi itu yang situasi yang termasuk marah ni bersamaan dengan merajuk. Merajuk juga adalah satu bahagian daripada sifat marah. Jadi merajuk ni biasanya dilakukan oleh orang yang lebih lemah. Jadi dia nak marah orang atasan dia tak dapat, maka dia merajuk. Jadi merajuk dengan marah benda yang sama. Misalnya isteri kepada suami, kadang-kadang kita tak boleh nak marah, kita merajuk. Ataupun anak-anak kepada mak bapak dia tak boleh nak marah, dia merajuk. Itu benda sama, itu kena dikawal. Sebab tu Islam menghalang sama sekali. Isteri kalau merajuk dengan suami, jangan sampai lari dari rumah. Dosa. Dia kadang-kadang dengan alasan, saya perlukan ketenangan. Buat masa ni saya tak dapat melihat wajah suami saya. Macam-macam lah alasan. Itu bahaya. Itu kata syaitan yang suruh. Dan itu dari sudut emosi. Jadi sekarang ni kawal lah. Maknanya sekarang tadi kita sebutkan bila dua itu jadi makanan kepada emosi, kepada nafsu. Makanan dia adalah makan dan tidur, maka dua ni perlu dikawal. Tidur letaklah berapa jam sehari. Kalau kita kata paling-paling teruk lah, paling teruk. Sebab ini yang kita kata ilmunya kan, secara saintifiknya orang dewasa ni tidur 8 jam. Itu paling lama tu sebenarnya. 8 jam ni kalau kita praktik seumur hidup kita, 8 jam bersamaan dengan 1/3 hari. 8/24 jam. Bersamaan 1/3 hari. Kan? Dan kalau kita samakan dengan kuantiti usia hidup kita, siapa yang dah hidup 30 tahun, kalau dia konsisten tidur 8 jam sehari, dia telah pun tidur selama 10 tahun. Kiralah 1/3 hari, siapa umur 30 tahun dah tidur 10 tahun. Siapa umur 60 tahun dah tidur 20 tahun. Siapa umur 45 tahun dah tidur 15 tahun. Tu kalau kita nak kira tu, kalau 8 jam, tu yang tidur sehari sampai 15 jam. Ada masa-masa kita ni kadang-kadang bila tak cukup tidur, kita qada tidur. Tapi bila terlebih tidur, tak ada pula kita qada tak tidur. Kan? Kadang-kadang saya duk sebut bila tengok ada orang sekeliling yang bila asal tak cukup tidur je, besok tidur dia kata qada semalam. Tapi bila dia terlebih tidur, tak ada pula dia cakap hari ni tahan tidur sebab semalam dah terlebih tidur. Jarang kan? Kita tengok orang qada tak tidur. Yang ada qada tidur. Jadi kalau itulah cara hidup kita, kita dah tidur 1/3 tahun. Sleeping Beauty dah kita ni, kan 10 tahun tidur. Cuma 10 tahun tu tak berturut-turut tu yang tak nampak macam Sleeping Beauty. Tu Mojo Beauty, takut Sleeping Beast. Menakutkan kita tidur. Baik, jadi tu maknanya konsep yang kita kena jaga. Jadi selebih daripada 8 jam tu, itu kita katalah kalau dah sampai 10 tahun daripada 30 tahun kita tidur, lepas tu nak masuk syurga tu pakai apa? Syurga ni mahal. Boleh ke kita pakai tiket tidur tu nak masuk syurga? Kalau Allah tanya kat dunia dulu, apa usaha kamu untuk masuk syurga ni? Apa yang kamu dah usahakan? Tidur 10 tahun. Boleh tak? Lepas tu nak tidur apa kat akhirat? Kat dunia dah tidur banyak sangat. Dah lah tidur tu dah 8 jam. Sebab tu lah sebenarnya dalam Islam, selain daripada 8 jam tidur tu, tak payah fikir nak rehat dah. Kita ni asyik fikir rehat je gitu kan. Kalau masuk kerja tu kadang-kadang masuk 8.30, pukul 10 rehat. Nanti pukul 12 tengah hari rehat lagi. Nanti pukul 3 rehat lagi. Nanti pukul 4 rehat lagi. Yang kita fikirkan hanya rehat saja. Hujung minggu nak rehat sebab penat kerja sepanjang minggu. Tak, kita rehat, kita dah tidur tu. Tidur tu lah waktu rehat. Waktu kita berjaga bukan waktu rehat lagi. Itulah waktu kita nak meraih pahala.
dalam ibadah-ibadah kita yang luas. Jadi selain daripada kita solat, kita puasa, kita bersedekah, ibadah-ibadah kita dalam bentuk-bentuk pekerjaan. Jadi supaya mindsetting kita tu tak berfikir sentiasa nak rehat. Kadang-kadang dah kerja pejabat 8 jam, balik nak rehat, tengok TV je. 5 jam tengok TV. Cuba totalkan seumur hidup kita. Kalau 5 jam kita tengok TV bersamaan dengan hampir 1/5 hari kan, sehari 24 jam. 5 jam tu hampir 1/5 hari. Lebih. Lebih daripada 1/5 hari. Maknanya kalau kita sampai umur 50 tahun, 10 tahun tengok TV. Yang banyak tu. Umur 15 tahun, 3 tahun tengok TV. Banyak. Lepas tu maknanya itu tolak lagi. Bukan tiket masuk syurga lagi. Sebab duduk santai. Belum contoh sembang-sembang, makan-makan. Makan kita kira lah berapa jam sehari. Makan sambil buat apa kan, sambil tu. Maknanya kita dah habiskan masa banyak sangat untuk buat sesuatu yang selain daripada ibadah. Jadi tu yang kita katakan macam mana kita nak kawal nafsu kita supaya lisan kita akhirnya mengeluarkan kata-kata yang lebih baik. Jadi kita kena kawal nafsu itu. Baik. Kemudian yang ketiga adalah emosi. Emosi. Daripada tadi tajuk kita buku ni, emosi kita yang kita perlu kawal. Cara untuk menjaga lidah kita adalah dengan kita mengawal emosi. Dan emosi wanita yang selalu berombak antara sedih, gembira, marah, suka, benci dan sebagainya kerap membuatkan wanita tidak dapat menahan kata-katanya daripada memaki hamun, memarahi, mengumpat, memfitnah, dan lupa diri dan menyakiti orang lain. Ayat ni nampak agak padat tapi banyak makna dalam ni. Kita tengok satu persatu. Baik, yang pertama, bila kita sebut emosi wanita yang selalu berombak. Kenapa disebut berombak kan? Disebut berombak sebab emosi, adakah emosi lelaki tak berombak? Berombak juga tapi lebih tenang. Kenapa? Sebab dia tidak ada faktor yang menyebabkan ombak tu nak bergoncang. Maknanya kalau orang lelaki ni ombak emosi dia macam Laut Cina Selatan. Ombak dia kan gitu-gitu je. Laut Cina Selatan ni contoh Port Dickson. Apa lagi? Pantai-pantai kita tu lah. Dan Sabak Bernam, Pantai Morib. Kalau belah utara ada Langkawi. Dan pantai-pantai gitulah. Ombak dia gitu-gitu. Siapa yang pernah pergi dekat lautan-lautan, ocean, ombak dia yang macam orang putih duk main ski tu. Kan? Apa nama dia tu? Itu sampai 5 meter ombak dia. Itu ombak wanita. Kenapa? Sebab kita ni ada faktor selain daripada emosi memang ada pada diri manusia. Jadi kita ombak Laut Cina Selatan ada juga. Kan? Kenapa ombak kita macam dekat ocean tu ombak 5 meter tinggi tu? Sebab ombak wanita ada emosi wanita ni ada unsur yang menyebabkan dia lebih kuat ombak dia, iaitu unsur hormon. Jadi hormon wanita yang pertama kita tahu hormon orang lelaki satu je, testosteron nama dia. Bukan satu tu lah, ada like hormon lain tapi maksudnya hormon kelelakian, dia testosteron satu. Tapi wanita ada dua yang memang confirm sepanjang tempoh kita dalam sebulan. Sebulan tu dia tinggi rendah dia akan berubah. Estrogen dengan progesteron. Hormon ni ada ketika estrogen tinggi, ada ketika progesteron tinggi. Kenapa dia berubah tu? Sebab kita ada haid. Jadi ketika haid, dinding haid nak menebal itu dia perlu hormon lain. Bila dah tebal, dinding tu kena bertahan sebelum dia jatuh, itu kena hormon lain. Dan kemudian bila dia nipis, lepas jatuh haid semua darah semua keluar, maka ketika dia nipis, hormon lain kena tinggi. Waktu mengandung, hormon lain pula kena tinggi sebab nak kawal baby dalam tu. Jadi hormon tu berubah-ubah. Itu yang dikatakan berombak. Jadi ada wanita yang kita tengok dia lebih tenang pada lelaki. Sekarang ni jangan bandingkan wanita tenang dengan lelaki gelisah. Perbandingan tu tak kena. Kita kena bandingkan lelaki yang paling tenang dalam dunia ni, bandingkan dengan wanita yang paling tenang dalam dunia. Barulah kita akan jumpa lelaki akan lebih tenang pada wanita. Jadi masing-masing janganlah duk banding dengan suami sendiri. Suami kita tu, adakah dia tu lelaki paling tenang dalam dunia? Kan? Ataupun adakah dia tu lelaki paling pandai barang dalam dunia? Kalau kita kata dia gitu, kemukakan bukti. Kan kita tak boleh buktikan ni. Kita tak tahu siapakah lelaki paling tenang dalam dunia. Tapi nak cerita perbandingan dia,
Maknanya itulah wanita. Sebab tu wanita yang hebat adalah yang mampu mengawal emosi. Ombak ni kita boleh kawal. Bukan, jangan jadikan tu sebagai alasan. Lepas ni pakat kata, oh saya ni duk marah-marah ni pasal ombak saya tengah 5 meter dah ni. Hormon lain tengah tukar. Hormon kita pula kita salahkan. Semua perempuan ada hormon tu. Semua wanita hormon dia berubah-ubah. Tinggal bagaimana kita bijak mengawal hormon kita. Dan mengawal diri kita, emosi lah kita kena kawal. Baik, itu urusan berombak. Jadi bila cerita berombak, sebab itulah kita kata kadang-kadang wanita ni duduk diam je, dah dapat pahala. Kenapa? Sebab rupanya dia tu diam tengah kawal perasaan. Dan tengah sakit hati, tiba-tiba sakit hati. Dan tak ada apa-apa pun. Tiba-tiba tengok suami rasa nak marah. Tu ada juga tu hormon kadang-kadang. Tapi kita diam je, dah dapat pahala. Sebab itulah wanita punya jihad beza dengan lelaki. Sebab tu wanita tu pergi haji saja dah dapat pahala macam orang lelaki pergi jihad, pergi medan perang. Padahal kita boleh bandingkan medan perang dengan haji, jauh beza. Orang lelaki mungkin akan kata, kenapa pergi haji je kita buat, bagi orang lelaki dia kata senang je pergi haji ni. Dia boleh dapat pahala macam pergi medan perang yang susah. Pergi medan perang ni ada apa? Ada perasaan takut, ada perasaan penat, payah yang amat sangat. Ada, kita kata segala kepayahan terhimpun di medan jihad. Kenapa wanita mengalami kepayahan itu hanya melalui haji? Haji ni bagi orang lelaki simple lah, dia katakan. Setakat nak pakai baju ihram tu, lepas tu nak pusing-pusing tawaf kan. Tawaf ni dia macam exercise lah, dia je jalan-jalan kaki kan. Setakat nak mabit, dia kata setakat nak lontar batu tu macam simple. Tapi sebenarnya perjuangan pada wanita dalam haji yang berat tu adalah nak dapat haji mabrur, syarat dia kan jaga lidah. Salah satunya, kena banyakkan sabar. Jadi yang berat tu kawal emosi. Orang pijak kaki kita, tak boleh marah-marah kan. Orang berebut, tolak kita dekat masa nak melontar, tak boleh nak marah-marah kan. Nak kawal emosi tu yang payah. Ni ada lagi yang baik sikit, sampai-sampai je tiba-tiba period. Sedih, menangis, nak kena kawal tu emosi. Dan jangan lupa, itu pun Allah yang tentukan takdir. Jadi itu, di situ ada pahala. Baik, itu tentang emosi wanita yang berombak. Baik, antara apa berombak-ombak tu? Sedih, gembira, marah, suka, benci. Itu perasaan tu kadang bertukar-tukar. Dan auto gitu. Ada banyak kes kan ibu mertua benci tengok menantu. Menantu tak buat apa pun. Rupanya dia benci kenapa? Sebab menantu tak buat apa-apa. Kita pelik juga kalau kita tanya. Kenapa tak suka dia? Tak ada apa. Sebab dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Sepatutnya kalau kita tak suka, orang buat sesuatu yang buat kita tak suka. Tapi banyak kes mak mertua tak suka menantu sebab dia tak buat apa-apa. Yelah, bila balik rumah mak mertua, dia tak buat apa-apa. Dia kata tak tolong masak, tak tolong kemas rumah, tak tolong sapu, tak tolong apa-apa. Dia pun jadi benci. Itu bahaya. Hati-hati. Kebencian yang sebenarnya asalnya, dia kalau tak tolong semua tu, dia tak dosa pun. Dia tak tolong masak, tak tolong sapu sampah, dia tak dosa. Kan? Dia cuma kurang pahala. Kita pula buat dosa sebab kita menyakitkan dia, sebab kita benci. Itu ombak-ombak perasaan. Kadang-kadang sedih, gembira ni bertukar-tukar perasaan. Dan anytime gitu. Kadang-kadang tanpa sebab. Tanpa sebab tu maksudnya kita tak sedar hormon kita tu berubah. Baik. Itu akan membuatkan wanita ni kadang-kadang tak dapat tahan kata-kata. Jadi kita luahkan. Kadang bila marah, kita marah-marah, kita maki hamun. Kita sedih, kita mengumpat, kita sakit hati, kita mengumpat, ataupun kita tak suka orang, kita fitnah dia, kemudian kita lupa diri kita. Itu semua diungkapkan. Maka yang perlu kita kawal adalah emosi kita. Baik, emosi kita ni, ini 3 perkara yang kita nak kita jelaskan apa yang patut kita kawal daripada dalam diri kita supaya dapat mengawal lisan kita. Dan ini seterusnya, tipsnya adalah pada tips menjaga lisan ni 2 je lah. Daripada tadi 3 unsur tadi yang kita nak kawal tu jangka panjang. Sekarang ni jangka pendek. Jangka pendek adalah fikir dan zikir. Itu saja. Senang kan? Senang nak ingat lah kena fikir dan zikir. Tapi nak buat perlu kepada satu mujahadah dan perjuangan. Fikir. Baik, tengok. Saya bagi tengok lah, mungkin ramai yang tak ada buku. Kalau nak buku ni boleh dapatkan dekat Shopee. Baik, berfikir sebelum berkata-kata merupakan kunci keselamatan lidah.
Bencana lisan sering berlaku apabila seseorang terlepas kata. Ketika akal hilang kewarasan, nafsu mula bergejolak dan emosi membuat-buat. Oleh kerana itu, Islam mengajar agar seseorang itu diam jika merasa tidak mampu mengawal lidahnya. Sesungguhnya tidak ada ungkapan yang dilepaskan, melainkan akan dicatat oleh malaikat kanan dan kiri. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada sebarang perkataan yang dilafazkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang sentiasa sedia menerima dan menulisnya. Baik, ini ayat ni kena ada dalam minda kita lah, supaya dia boleh sentiasa selalu mengawal kita. Kita kena selalu ingat, tidak ada satu perkataan pun yang dilafazkan, melainkan ada malaikat tulis. Hari ni 1 jam saya cakap, semua malaikat catat. Sebab tu apa yang kita katakan, kita kan ada sifat amanah. Kalau tersilap, malaikat tahu kita tersilap. Tapi kalau kesilapan tu datang daripada kelalaian kita, maka ada juga dia punya impak dia kepada dosa pahala kita. Dan mudah-mudahan Allah menjaga kita semua. Sebab tu kalau boleh kita mulakan setiap kata-kata kita dengan doa. Dan doa tu seringkas mana pun, dengan bismillah pun dah okey. Bismillah saja, dengan nama Allah aku berkata-kata kerana Allah, mudah-mudahan apa yang dicatat adalah apa yang baik. Jadi kena ingat bila duk cakap ikut suka hati tu. Hari ni di media sosial banyak orang cakap ikut suka hati. Cakap tu bukan hanya pada lisan lah, boleh juga pada tulisan. Yang ikut suka hati tu, itu semua malaikat catat. Dah lah tercatat dalam Facebook, dalam IG kita, dalam TikTok, semua tercatat di situ. Selain pada tu memang malaikat catat. Sebab tu je kita disuruh sama percakapan kita di depan dan di belakang. Sebab yang di belakang orang tu pun malaikat catat juga. Yang kita rasa kita cakap sembunyi-sembunyi, kita bisik-bisik, malaikat catat. Malaikat dengar yang kita bisik-bisik. Malaikat kan duduk sebelah ni, di atas bahu ni. Kita bisik kawan kita tu dah jauh lagi, tengah tu malaikat tu. Malaikat dengar. Itu yang kita kena ingat. Baik, sebab itulah kena fikir gitu. Jadi setiap kali nak bercakap, apa yang kita perlu fikir adalah berfikir tentang apa yang kita katakan ini akan dapat pahala atau dosa. Jadi kaedahnya ini tentang antara kata-kata yang dosa, ayat ini menjelaskan. Oleh itu, jangan itu menaruh tujuan buruk kepada kamu, dan sebaliknya berkatalah dengan kata-kata yang baik, iaitu sesuai dan sopan. Baik, ini konteks bagi wanita. Selain daripada kata-kata itu kena dijaga supaya tidak berdosa, termasuk kepada nada suara kita. Kalau lelaki mungkin agak tak kisahlah nada dia, kecuali memang nadanya yang diromantikkan untuk menggoda seorang wanita dan menipu dia, itu baru dosa. Tapi dosanya adalah niat dia. Itu dosa. Apa sebab yang diperlukan? Itu sebab dia memang dia buat ada untuk tujuan ikan yang tak baik, itu benar kesal. Awal tu kita kalau buat kawan kita, walaupun tanpa niat apa-apa, bila kita mengikutkan suara kita memanjam dulu. Kalau nak bercakap kita fikir dulu, kalau rasa tak baik kena diam. Jadi antara diam atau cakap. Kalau tak mampu nak fikir, maka teruslah diam. Misal kata otak kita tak berapa nak boleh fikir, sakit ke tak sihat ke, diamlah. Takut nanti kita kalau sakit kadang-kadang jadi marah-marah. Baik, yang kedua apa yang kita nak jaga? Niat. Bila kita nak bercakap, maka yang perlu kita fikirkan adalah niat. Kalau bukan untuk mendapatkan keridhaan Allah, maka lebih baik diam. Baik, yang ketiga apa yang kita fikir, pertimbangkan antara manfaat dan mudarat, yang mana lebih besar. Yang mana lebih besar akan berlaku hasil daripada kata-kata. Jadi hasil kita bercakap tu, manfaat dengan mudarat mana lebih besar. Kadang-kadang benda yang kita cakap benda baik, tapi mudaratnya besar. Contoh kadang-kadang buat hukum hakam ni, kita bagi tahu hukum, tapi lepas kita bagi tahu hukum, umat jadi pecah belah. Tu mudarat lah. Kena perlu difikirkan. Kemudian fikirkan akibat kata-katamu yang akan memberi kesan terhadap kehidupan dunia maupun akhirat. Jadi kena fikir akibat.
Walaupun benda tu baik, akibat dia apa? Kan? Kena fikir. Misal kata cakap dengan anak lah, nak mengingatkan anak kena fikir. Bukan ikut suka kita nak marah-marah, tahu-tahu dia lari dari rumah. Sebab kita marah dia ikut emosi. Kan? Kena fikirkan akibat. Baik, zikir. Apa yang kita nak zikir? Yang pertama, lebih banyak mengingati Allah berbanding mengingati urusan dunia yang boleh mengundang amarah. Zikir ni maknanya ingat. Baik, kena banyak ingat Allah. Baik, yang kedua, zikrullah dengan ikhlas. Ingat Allah dengan ikhlas, rasa takut kepada Allah, dan mengingatinya dengan bersungguh-sungguh. Jadi apa yang perlu kita ingat adalah ingat Allah. Yang pertama tadi ingat Allah, maknanya banyak ingat Allah, lebih banyak berbanding ingat dunia. Baik, yang keduanya ingat Allah dengan ikhlas gitu kan. Ingat tu maknanya ingat sungguh-sungguh gitu. Dia bukan ingat Allah terjatuh barang Allah gitu kan, terlupa Allah gitu, tapi bukan ingat pun kan. Dia cuma dah terbiasa sebut kat mulut insya-Allah gitu kan, insya-Allah, tapi tak buat pun kan. Lepas tu innalillah, tapi bukan daripada hati pun bahawa kita akan kembali kepada Allah. Ini disuruh sungguh-sungguh kan. Kemudian yang ketiga, segera istighfar jika telah terlanjur bercakap dengan perkara yang membawa dosa. Ini kaedah dia. Ini maknanya after lah. Tadi before berkata-kata, ini kita kena buat. After berkata-kata, terlepas cakap juga, maka kena cepat-cepat istighfar. Supaya apa? Sebenarnya istighfar ni boleh membantu mengawal kata-kata kita pada masa akan datang. Supaya dia lebih terkawal, sebab setiap kali tersilap, kita rasa salah. Banding dengan setiap kali tersilap, kita buat tak kisah. Kita akan ulang benda sama berulang kali pada masa itu. Baik, yang keempat, berzikir dengan hati, lidah dan perbuatan. Maksudnya ini tadi yang sungguh-sungguh kan, maknanya di sini ada connection dia, iaitu kalau nak berzikir kena ada 3 sekali, hati, lidah dan perbuatan. Maksudnya ingat Allah. Daripada sebab 3 ni sebenarnya adalah unsur kepada kesempurnaan iman. Tanpa 3 ini iman kita tidak sempurna. Jadi dia kena ada hati kita ingat Allah kan. Lepas hati ingat Allah, maka lidah kita mengungkapkan zikir kan. Lidah kita kata Alhamdulillah. Hati kita pun kata Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku bersyukur. Segala pujian atas muka bumi ini hanya untuk Engkau ya Allah. Daripada hati. Melalui lidah kita barulah Alhamdulillah, dan perbuatan kita menunjukkan rasa syukur kita. Contoh, kita kata Alhamdulillah, Allah bagi kepada kita nikmat mata. Mata kita ni kalau yang biasa memanah kita menggunakan mata yang dominan. Maksudnya sebenarnya mata kita ni kalau tengok dua-dua sekali, dia tak tepat. Dia kena pakai sebelah baru dia tepat. Sebelah tu yang dominan lah. Jadi mata kita tu sebenarnya, kalau biasa, saya bila menghayati ilmu yang macam ni, kita sangat dapat merasai bahawa nikmat yang Allah bagi kepada kita sebenarnya bukan cukup. Tapi lebih dari cukup. Jadi maknanya dengan hanya sebelah mata kita dah boleh hidup. Bahkan tanpa mata pun kita boleh hidup. Kan ramai orang buta hidup. Hidup macam manusia biasa. Cuma mata dia tak ada. Maksudnya mata ni saja dah lebih daripada cukup. Lebih, nikmat yang lebih daripada yang kita perlukan. Baik, macam mana kita bersyukur dengan mata? Hati kita kata, ya Allah Engkau bagi kepada aku mata. Rabun tak rabun tu cerita lain lah. Tapi yang penting ada mata. Hati kita tu sangat bersyukur dengan mata kita. Dan kemudian lidah kita Alhamdulillah kita sebut. Mata kita membuktikan gitu. Itu kata perbuatan. Bukti-bukti dengan apa? Kita guna mata untuk apa? Apa tujuan mata dicipta? Tujuan mata dicipta adalah untuk mempermudahkan ibadah kita, menambahkan kuantiti dan kualiti ibadah kita. Jadi mata kita kena digunakan untuk ibadah. Kalau mata kita duk melilau, duk tengok, duk keranjang kan. Lelaki keranjang, perempuan tak tahu apa dia. Mata kita tu duk tengok benda yang tak perlu kan. Kalau kata duk tengok TV manjang, tak kira dah apa channel, semua kita tengok, tak pilih-pilih dah kan. Ataupun melihat aib orang lain, maknanya kita tak bersyukur dengan mata kita. Itu yang dikatakan bersyukur dengan perbuatan. Dan maknanya zikir dengan perbuatan. Sama dengan lidah. Jadi lidah kita ni kita kena jaga daripada hati kita, dan kita jaga lisan kita, maknanya kita jaga lidah kita dalam apa saja perkataan yang kita nak ungkapkan. Dan juga perbuatan, maksudnya lidah kita ni nak buat apa, nak cakap apa. Itu tanda kita ingat kepada Allah. Baik, itu yang disebut tentang tipsnya adalah fikir dan zikir. Jadi kena memperbanyakkan berfikir. Jadi semua ni berlaku
sebelum, semasa dan selepas. Kena ada dua-dua, sentiasa fikir dan zikir sebelum, semasa dan juga selepas. Baik, okay, insyaAllah sampai setakat tu. Oh, sebenarnya bab ni habis dekat kesimpulan. Bolehlah kot kita ambil sikit kesimpulan, sekaligus kesimpulan pada kelas kita ni. Kesimpulannya adalah bila kita katakan ambil daripada hadis Nabi SAW, ma takhafu alayya. Ada sahabat tanya kepada Nabi, apa yang kamu takut, paling takut ada pada aku? Nabi jawab, hadza. Nabi tunjuk pada lidahnya. Nabi berkata, aku paling takut ini. Kenapa? Maksudnya hadza, lidah ini boleh menjerumuskan engkau ke dalam neraka. Jadi di awal kesimpulan tu, sebelum seseorang ingin berkata-kata, maka dia perlu terlebih dahulu berfikir dengan waras dan penuh keimanan. Jika dia merasakan bahawa dirinya tidak dapat berfikir dengan baik ketika itu disebabkan oleh nafsunya yang sedang memberontak atau kerana marah yang sedang marah, maka sebaiknya dia diam terlebih dahulu dan sambil berzikir kepada Allah. Dimulakan dengan zikir hati. Jika masih tidak dapat mengawal diri, maka zahirkanlah zikir itu dengan lidah. Dan jika masih tidak mampu mengawal hatinya, hendaklah dia berzikir dengan perbuatan, iaitu dengan mengerjakan solat, membaca Al-Quran atau melakukan sesuatu perbuatan yang mampu menahan lisannya dari berkata-kata dengan perkataan, dengan perkara yang tidak diredai oleh Allah SWT. Di situ ada 3 step lah. Maknanya kita mula-mula zikir ni dengan hati dulu. Hati kita, ya Allah, ampunkan dosa aku, ya Allah, aku segala puji bagi engkau, ya Allah, engkau maha besar. Dalam hati kita. Lepas tu kadang-kadang hati kita ni mudah lalai. Bila kita boleh diam, mulut kita tak cakap apa-apa tu, kita mudah lalai, mudah lost. Baik, maka kita ungkapkan di lidah kita, kita sebut subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, atau apa-apa zikir yang lain. Dan kalau tak boleh juga, maksudnya lidah kita pun tercakap juga, tengah berzikir tercakap juga benda lain, rasa nak cakap juga. Maka zikir pada perbuatan tu termasuklah. Akhirnya kita berhenti semua tu, pergi solat kejap, ataupun pergi baca Quran kejap. Itu termasuk zikir pada perbuatan. Buat ibadah gitu, buat sesuatu. Okay? Baik, insyaAllah sampai setakat tu. Itulah kesimpulan, mudah-mudahan daripada kita sedar dalam bab ni, kita boleh, Allah bagi kekuatan kepada kita semua untuk menjaga lisan dan kata-kata kita. Ada puisi di muka surat 104, boleh baca sendiri. Cuma saya baca yang bawah sikit. Lidah lembutmu jangan disia-sia, menjadi sebab dirimu ke neraka. Alunkanlah ia dengan keindahan bicara yang paling dicintai Sang Pencipta, agar ia menjadi sebab dirimu ke syurga. Jadi, di sini maknanya lidah boleh jadi sebab ke syurga atau ke neraka. Muhasabahlah masing-masing. Lidah kita ni agak-agak kalau di akhirat nanti dihisap lidah saja. Dan bukan hisap straw. Bila dihitung amalan pada lidah kita saja, agak-agak cenderung ke neraka ke syurga. Nak cek tengok gini, kita kalau bercakap lebih banyak, kita cakap benda baik ke benda tak elok? Kalau bercakap lebih banyak benda yang kita cakap dengan ilmu ke benda yang kita cakap ikut suka hati? Baik. InsyaAllah mudah-mudahan ada manfaat pada kita, untuk kita semua. Mungkin ada soalan sikit. Kalau ada soalan.